markah URL rendah, bermaksud maybe salah satu sebab dia adalah disebabkan you hantar packet tracer activity tu sebagai guest. Okay, sebagai guest. So saya assume bila guest bukan you all buat lah. Okay, sebab tu boleh dipas-pas, bukan you all sendiri yang configure. Okay, itu untuk PT2. Biasanya PT2 ni orang dapat 100% je sebab bendanya kita buat calculation and then configure saja, tak ada masalah sepatutnya dan kita dah buat activity tu. Okay, untuk hari ni kita nak masuk lagi sedikit tentang tools untuk troubleshooting. Okay, untuk kita buat testing lah. Okay, contoh macam kita nak configure ataupun kita nak test daripada, nak ping daripada PC A pergi PC C kan. So kita nak tengok apa, boleh ada connectivity tak antara dua. Okay, hujung A dengan hujung B ada communication tak? Okay, adakah bila A ping kepada PC C, sebagai contoh, C tu dia tak reply apa-apa. Bila tak reply maybe sama ada komputer dia off ataupun ada something lah. Okay, so hari ni saya nak tunjukkan beberapa tools yang kita boleh gunakan untuk kita gunakan untuk semasa proses troubleshooting. Troubleshooting ni apa? Troubleshooting kita nak try bila ada masalah kita nak guna apa tools yang kita boleh gunakan lah. Tools tu maksudnya command-command lah. Command biasa kita guna untuk test ada connection ke, kita biasa guna ping kan. Ping, trace route, ada beberapa lah. Okay, kita akan tengok dalam topik ICMP message. Okay, kalau awak tengok kita punya slide, yang ni semua awak dah buat dah. Okay, ni je sama je yang configure basic line ni sama macam awak configure switch, tukar-tukar dia punya banner apa semua. Dia pun kita dah tengok gateway kan. Gateway pada router, pada host, maksudnya pada PC dan juga gateway pada switch. Bila gateway pada switch awak kena letakkan supaya di antara remote ataupun different network, switch tu boleh, dia boleh ping lah, dia boleh communicate. Okay, then kita dah buat PT. Okay, satu lagi sebelum saya masuk ICMP, saya nak tekankan dekat sini. Okay, hari tu masa kita kalau diberi lah, kalau diberi satu topologi kan, satu topologi. Saya punya ni tak keluar. Ni tak nyala. Okay, biasanya saya bagi NA kan, ingat tak? Kalau dalam soalan-soalan topologi ni saya akan bagi untuk dicari dia punya subnetting. Subnetting maksudnya subnet 0, subnet 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okay, biasanya dia akan given NA dia kan. Contoh 192.168.5.0. Okay, diberi NA. Tapi sekiranya diberi, maklumat yang diberi adalah IP address. Yang ni network address. Tapi yang diberi host address ataupun IP address. Contoh IP address maybe 192.168.5.5. Okay. Biasanya saya explain untuk dapatkan subnet yang pertama ni, kalau diberi NA, awak boleh ambil teruskan ni kan, betul tak? Dia adalah dia punya NA yang pertama bagi subnet yang pertama. Betul ke tak kelas? Betul tak? Cakap macam tu. Betul. Betul kan? Okey, tapi ada katalah awak ada dapat satu soalan lain, patternnya dia bagi bukan NA, tapi dia bagi host address ataupun IP address. Host address dengan IP address sama lah maksud dia. Okay, untuk awak dapatkan, so kalau awak dapat yang diberi itu adalah host address, awak tak boleh gunakan untuk dijadikan sebagai NA, network address untuk subnet ni lah. Okay, tak boleh. So awak kena cari dia punya NA dia yang pertama. Itu pun saya dah ajar lah, nak dapatkan NA kena buat apa? Kalau diberi IP address, kena buat ending process kan, dengan dia punya subnet mask. Ingat lagi tak?
Okay, awak kena buat ending proses. Yang ini adalah kelas C kan? Kelas C. So bila kelas C dia punya subnet mask dia adalah default dia adalah 24. So that means 255, 255, 255, 0 lah. So you kena end kan antara yang ini dengan yang ini. So 192, 168.5.5 you end kan dengan 255, 255, 255, 0. Okay. You end kan lah. Nak end kan ni kena convert kepada binary dia lah. Okay. Biasanya saya biasa tukar untuk kelas C, saya tukar yang belakang ni je. Sebab yang lain kita endkan dengan satu kan. Bila kita endkan dengan satu, maka dia akan dapat nilai yang sama lah. Sama macam atas. So 5 dengan 0 ni saya tukar kepada ni Contoh 5. 0, 1. 5, 8 je satu octet mesti 8 bit kan. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 kan 5. So end kan dengan 0 kat bawah tu. So bila end kan awak akan dapat kosong kan dia punya yang ini. Yang ini akan dapat kosong. Ini akan dapat 5 dengan 5 ni kalau awak end kan awak akan dapat 5 sini, masih 8 sini, warna itu. Okay, so ini adalah NA dia. Okay. NA dia untuk subnet yang pertama adalah yang inilah. Okay, kadang biasa saya bagi NA tapi sekiranya awak diberi soalan, diberi adalah host ataupun IP address. So awak kena dapatkan NA pertama dia dengan cara ini. Boleh? Boleh ke? Faham tak maksud saya ni? Faham. Okay. So nanti bila dapat soalan dia bagi host address atau IP address, awak jangan terkejut pula. Awak jangan ambil yang ini pula dijadikan sebagai dia punya subnet network address yang pertama. Sebab dia diberi ni IP address. Yang nak letak kat sini adalah NA dia, network address. So nak dapat network address kalau diberi adalah IP address, kena buat ending proses lah untuk dapatkan NA yang pertama. So yang kedua, yang ketiga bergantung kepada bilangan host dan juga ataupun maklumat subnet yang diberilah. Tambah ikut yang MSB tu lah. Okay, MSB ataupun magic number dia tu nak tambah berapa. Okay, saya just nak remindkan yang tu lah. Okay, so ada nak tanya yang ni? Saya nak masuk pada ICMP. Tak ada So, okay. Untuk topik yang seterusnya. Okay, untuk topik yang seterusnya, saya akan refer dua lah saya refer. Sama ada Netacat ataupun Nota lah. Netacat ni memang panjang lah. Okay, dia panjang. Awak boleh tengok dalam Netacat ataupun awak tengok dalam Nota lah. Okay, kita tengok dalam Netacat lah. Okay, Netacat ni dia punya penerangannya lebih detail lah. Okay, lebih detail. Yang dalam ni dia lebih ringkas. Okay, dia lebih ringkas. Okay, apa itu ICMP ni? ICMP ni adalah sebuah macam protokol jugalah, okay, macam protokol, okay, yang digunakan semasa kita buat ping, okay. Siapa tak pernah buat ping? Okay, saya rasa semua orang pernah buat ping. Apa tujuan awak buat ping? Apa tujuan kita buat ping? Kita ping kan? Untuk apa tu? Untuk configure dia punya ni kan. Buat apa nak configure macam bukan maksudnya kalau kita nak send file to destination tu kan kita kena ping IP orang tu, destination tu. So antara lain adalah untuk kita tengok lah sama ada contoh kita ada contoh saya ada PCA sambung pergi PCBN contoh. So kita ping kan dua kan. Kita ping ni tujuannya satu, kita nak tahu sama ada kalau A ni dia ping kepada B ni,
maksudnya kita nak tahu sama ada B ni, PC dia ni on ataupun off kan. Kita nak tahu kalau dia off, maksudnya kita tak akan dapat reply lah dia punya feedback dia lah. Sebab ping ni tujuannya kita nak tahu connectivity dia. Connectivity maksudnya sama ada A dengan B ni ada connection tak antara dua. Okay, dari segi bila nak send data tu boleh sampai tak. So biasanya contoh yang paling simple adalah A, kita sambung dengan kabel LAN, A dengan B, kita ping. Okay, ping ni untuk kita test connectivity antara dua hujung tu lah, A dengan B. Tak semesti macam ni lah. Kalau yang lebih detail sikit, kita macam ni lah. Biasa kita ada router, okay. Router 1, switch, lepas tu sini ada switch lagi. Lepas tu adalah PC. So ni dia dah ping antara, contoh nak sini A, sini B, dia dah ping antara dua network lah. Okay, dua network berbeza. So kita ping, kita akan ping IP dia lah. Kita guna ping diikuti dengan dia punya IP address lah. Contoh PCB ni .3. Okay, .3. Yang ni contoh different network lah. Okay, so ping. Okay, bila ping apa yang berlaku sebenarnya, A ni akan buat echo. Okay, echo request. Echo, nama dia echo. Echo request. Request. Okay, echo request. Lepas tu B ni akan, kalau dia terima paket tu, maksudnya bila A hantar kepada B, dia terima paket tu, B akan reply lah. Akan reply kepada B. Maksudnya paket yang dihantar tu telah pun diterima dengan dia memberi reply dia apa? Echo reply. Okay, bermaksud paket yang dihantar oleh A kepada B tu telah pun diterima oleh B. So B ni nak buat perakuan dia, nak buat acknowledgement dia dengan menghantar reply kepada PC A. Itu basic ping lah. Okay, basic ping. Yang mana ping ni, bila kita ping tu sebenarnya dia menggunakan ICMP protokol ataupun message lah. Okay, message. Kita guna ni ada dua sebab je. Yang pertamanya untuk apa yang dihantar tu, kita gunakan ICMP ni, ICMP ni dia just untuk inform sama ada kita nak inform berkaitan tentang masalah, okay, problem. Kalau contohlah A hantar kepada B, B tak reply. Bermaksud maybe kita boleh tahulah sama ada sebabkan oleh hostnya tak dapat dicapai ke, atau port tak dapat diakses ke. Itu antara masalah dia lah. Ataupun time, masa yang diperuntukkan tu telah pun melebihi daripada masa yang ada. Okay, time exceed. Ini sebagai time exceed. Okay, selepas satu lagi bila ISMP dia akan inform tentang masalah dan juga tentang info lah, maklumat. Masalah dan maklumat apa? Maklumat tentang, okay, dia echo reply ni maksudnya dia maklumat lah. Maksudnya dia punya information yang dihantar ataupun paket yang dihantar oleh A kepada B tu telah pun diterima. Ataupun bila A hantar kepada B tak sampai, so dia akan feedback kepada kita, feedback kepada A adalah selalu host unreachable kan, ada kan, time request, time out, semua tu adalah ICMP. Ya? Tak, saya jawab item ping soalan tadi. Okey, tu antara. Pernah tak bila awak ping, awak tak dapat reply? Pernah kan? So itulah proses dia lah. Okay. ICMP ni adalah Internet Control Message Protocol. Okay. Dia adalah provide feedback about issue related to processing IP packet under certain condition. Okay. Bermaksud bila PCA pergi PCB, dia nak buat connection, dia nak hantar. Bermaksud Internet Control Message Protocol ni akan feedback, akan memberi maklum balas berkaitan ni. Kalau dia boleh reply lah, itu adalah maklumat lah. Kalau lagi satu, dia boleh inform berkaitan tentang masalah yang dihadapi. Contoh masalah dia, inilah.
host reachability, maksudnya unreachable kan, host unreachable. Ataupun dia biasanya berkaitan tentang destination and service unreachable, host reachability dan juga time exceed. Inilah berkaitan tentang ICMP message lah. Okey. Ni macam yang tadilah saya cerita. Contoh dekat sini. Sini adalah host 1. Host 1 dia nak ping kepada host 2. Okay. Host 1 nak pergi ping kepada host 2. Okay. Dia akan echo. Mula-mula dia request dulu. Yang ni sebenarnya animation ni. Kita tengok animation dia. Animation ni dekat sini. Okay, animation dia ni. Okay, ping 192.168.30.1. Okay, dia request dululah sebenarnya. Okay. Then bila PC H2 tu dia dapat paket tu, so dia akan echo reply. Itu proses sebenarnya. Okay. Itu proses yang berlaku. Apa protokol yang digunakan? Adalah ICMP. Echo request dengan echo reply. Sama je konsep dia macam kita buka Google kan. Kita type lah www.google. Contoh PC awak request untuk ni PC awak. Ni PC awak. And then awak sambunglah pergi, contoh kat rumah tu ada wireless router ke, ataupun awak sambung guna kabel LAN ke kan, router awak ni, router kat rumah TM tu, Ceramic ataupun Unify. Lepas tu sambung pergi kepada internet lah. Okay. Bila internet ni maksudnya bila dah melalui internet sini dah pergi kepada ISP lah. Okay. ISP, Internet Service Provider. Ikutlah awak punya, awak pakai Maxis ke, awak pakai Telekom ke. Okay. Sini awak punya PC. So dekat cloud ni internet, okay, internet ni adalah Google awak kan. Ada Google, FB, Insta dan sebagainya lah. So ini. So bila PC awak ni nak buka Google, so apa yang dia buat, awak akan type dekat URL awak kan, www.google.com. So sebenarnya apa yang awak buat adalah awak akan request dengan router ni dan seterusnya sampai kepada Google lah. So Google dapat dia dapat request daripada PC awak, dia akan reply balik. So sama je. So konsepnya adalah request dan reply. Ping pun sama lah. Itu dia punya proses. Nama dia echo request dan echo reply. Okay, tapi sekiranya host 2 ni dia tak reply, bermaksud maybe ada something lah dekat tengah-tengah ni. Maybe ada firewall, okay, dia tak bagi kita access masuk dalam dia punya network. Okay, then that's why nanti dia kata unreachable host kan. Tu antara sebab-sebab lah kenapa kalau kita ping kadang-kadang tak dapat. Okay, ataupun kadang-kadang kabel kita tak pasang. Okay, kabel kita cucuk salah pun bermaksud dia unreachable host. Ada banyak reason lah kenapa bila kita ping tak dapat. Okay, ni ICMP destination unreachable message can be used to identify the source that destination or service is unreachable. Okay, dengan menggunakan ICMP ni juga dia boleh notify pada source lah, maksudnya pada sender, nak bagi tahu sama ada dia punya paket yang dihantar tadi boleh dihantar ataupun tidak. Kalau kita dapat reply-nya unreachable, host unreachable, ni maksudnya tak sampai lah ni. Okay, dia ada kod-kod dia. Kod-kod yang dia boleh inform kepada penghantar apa dia punya kod dia. So bila nampak kod ni kita tahulah, dia akan tahu kalau kosong maksudnya network unreachable. Kalau 1 maksud dia host unreachable. 2 masalah protokol. 3 masalah port. Okay, itu cara dia lah. ICMP ni adalah satu protokol yang digunakan untuk inform
daripada destination kepada sender lah. Sekiranya paket yang dihantar tu tidak sampai. So dia ada kod dia. Okay, saya rasa semua orang pernah ping kan? Okay, pernah ping. Biasa bila kita ping kita akan dapat reply. Ni reply lah. Reply daripada destination dia. Sebagai contoh dia ping 888 ni lah. Okay. So TTL ni adalah time to live. Okay, time to live. When time to live field is packet is decrement to 0, SMP time exit is sent to the source host. Okay, time to live ni macam dia punya umur dia lah. Okay, umur dia. Dia punya umur. Lagi kecil, maksudnya kalau awak naik, tengok dia kalau dalam IPv6 ni, maksimum dia adalah 255. Okay, 255. Kalau awak tengok, kalau awak ping kan, awak dah dapat 118 ke, awak dapat 100 ke ataupun 64 ke, maksudnya lagi kecil TTL tu, time TTL maksudnya dia dah lalu banyak router. Setiap kali kita ping, bila kita lalu satu router, dia akan kurangkan satu dia punya time dia. Okay. TTL ni adalah time to live. Dia macam umur dia lah. Setiap kali dia melalui satu router, dia akan berkurang satu. Tapi sekiranya kan, bila awak tengok time to live dia, macam ni dah expired kan. Time to live dia, contoh ada tak? Okay, contoh macam ni. Masuk time to live macam ni. Contoh host A pergi host B, setiap kali dia melalui, contoh sini dia kata 255 kan. Contohlah umur dia kat sini 255. Tapi setiap dia lalu satu router untuk sampai kepada dia punya destination tu, ataupun apa-apa destination lah. Okay. So dia akan kurang satu. Okay, ni adalah dia punya time to live. Time to live macam umur dia. Okay, dia berkurang satu setiap kali dia lalu satu interface pada router. That's why awak perasan kat sini dia berkurang satu. Bila nanti kan, contohlah dia melalui banyak router, dia akan sampailah kosong kan, kosong. Maka kat situlah awak akan dapat time exit, maksudnya masa yang diperuntukkan tu dah tamat. Okay, dah habis. Itu proses dia lah. Okay. Okay, kita tengok. Time to live. Time exit lah. Okay. Time exit. Bila dia kosong, dia mencapai kosong, maksudnya kita punya masa tu dah melebihi. Okay. Masa tu dah exit. Time exit will be sent to the source host. Maksudnya dia dah sampai masa dia. Okay. Dia dah expired. Okay. Dia dah expired. So source akan dapat time exit lah. Time exit message. Okay. Kalau IPv6 pun dia ada jugalah dia punya format dia. Tapi kita just cerita pasal IPv4. Bila dia punya time tu lah tu dah jadi kosong, dia akan ICMP version 4 ni dia akan hantar mesej kepada penghantar mengatakan dah expired lah masa dia. TTL dah aku ingat dia adalah umur dia. Setiap kali dia melalui satu interface pada router, interface tu kan ni kan, kalau kita lalu router macam ni kan, okay. So dekat sini dia punya gateway tu dia punya G0/0. Untuk kat sini G0/1. Ini kita panggil sebagai interface lah. Dia lalu pada satu interface, maksudnya satu pintu tu dia akan berkurang satu lah. Okay, bila lama-lama dia makin kurang kan, dah sampai kosong, maka akan ada satu ni lah dia hantar kepada penghantar lah, kepada source. Kita tengok dia punya ni jap. Dia punya simulation tengok. Mana simulation dia?
Sekejap tengok. Okay, time exit. Kalau dia TTL dia tinggal satu kan, so dia akan bagi tahu kepada source. Ni contoh kalau TTL dia tinggal 2, dia akan reply balik. Maksudnya dia akan hantar satu time exit kepada yang penghantar tu lah. Okay. Ni contoh kalau TTL dia time to live tu 3.3. So bila dia lalu sampai router yang ketiga, dia akan time exit. Jadi dia akan reply balik kepada penghantar time exit. Dia akan terimalah satu message dah lebih masa. Ini kalau case contoh kalau TTL dia tinggal 4 saja. Okay. Maksudnya sampai sini, okay, bila sampai 4 tu maksudnya sampai dia punya destination, dia akan ikut reply. Okay. Itu maksud saya tadilah. Okay. Bila awak nampak dekat TTL tu, bila awak ping kan, contohlah saya ping saya ping Google. Ping Google. Okay, tu nampak satu situ. So maksudnya ini adalah umur dia lah. Okay, umur dia. TTL. Bila kalau, ya. Untuk TTL tu, dia punya sender je kan? Kalau macam dia nak reply balik tak payah kan? Hanya untuk ping je lah kan? Betul. Okay, maksudnya dia lalu, dia setiap kali dia lalu satu router tu dia akan kurangkan satu dia tolak satu sampailah. Kalau contoh ni nak Google ni nak TTL dia satu jo lah, tapi maybe dekat awak ping pada untuk Facebook apa. Facebook TTL dia 55. Okay. So itu setiap kali dia melalui satu router tu dia akan kurang dia kurang satu, dia tolak satu. Tapi kalau lah nilai dia tadi tinggal 4 je kan, macam tinggal 3 tadi macam ni kan, dia tinggal 3. Maksudnya bila dia lalu sampai router yang ketiga tadi kan, ni dia tinggal 1 je, contoh tinggal 1, dia akan router tu dia akan pusing balik. Maksudnya paket tadi dia ICMP tu dia akan pusing balik pada penghantar tadi. Ni kalau kes dia tinggal 2 je, dia akan pusing balik. Tapi dalam kes yang terakhir tadi, dia contohlah dia tinggal 4 dan kita punya tu pun host kita sampai yang keempat. So dia sempat lah. So bila sempat maksudnya sampai kan. Bila sampai maksudnya host yang destination kita akan reply dia punya echo tadi lah. Echo reply. Okay, itu apa yang ada dalam ICMP yang awak kena tahu lah. Okay. TTL tu adalah macam umur dia. Setiap kali melalui satu ni, dia akan kurang satu. Okey, seterusnya kita tengok. Ni time exit. Time exit ni dihantar sekiranya kita punya TTL tu dah kosong. Okay, TTL kita dah kosong. Reply ni maksudnya dia reply daripada post yang kita ping lah. Okay, yang kita ping. Okay, ping statistik. Okay, biasa ni awak tahulah kan, dia hantar 4, dia receive 4. Okay, itu cara baca dia. Okay. Selain tu, kita nak tengok ping ni kita boleh ping pada loopback. Bila loopback tu maksudnya sebenarnya dia ping pada diri sendiri dia. Diri sendiri. Okay. Ping ada 3 jenis. Sama ada kita boleh ping pada diri sendiri, kita ping kepada default gateway dan kita ping pada remote host. Kenapa kita nak ping pada gateway? Sebab kita nak tahu adakah connectivity tu ada kan? Dia punya okey tak laluan dia tu? Daripada PC kita sampai gateway ada masalah tak? Okay. Itu cara kita buat troubleshoot lah. Okay, yang pertamanya kita biasa ping kepada diri sendiri dulu lah.
Kenapa kita ping diri sendiri? Loopback ni macam diri kita sendirilah. Sebab kita ping dalam kita punya PC. Sama ada kita punya PC IP kita beroperasi ataupun tidak. Okay. Dia punya IP dia adalah 127.0.0.1. Okay. Kalau awak ping ni berjaya, bermaksud awak punya PC tu, awak punya host tu, PC kita sendiri ni okey dia punya protokol tu. Okay. Ping lah diri sendiri. Okay, ping sendiri guna command ini. Okay, contoh saya ping diri saya sendiri. Saya ping diri sendiri guna inilah ping 127.0.0.1 kan. Ping diri sendiri. Itu bermaksud kalau dapat reply bermaksud saya punya internet protokol dalam PC saya okey, beroperasi dengan baik lah. Okay. Okay, yang pertama ping diri sendiri. Itu cara kita troubleshoot lah. Yang pertama kita ping diri sendiri, okey ke tak ping diri sendiri. Lepas tu kita boleh troubleshoot, kita ping gateway. Okay, ping gateway. Ni sebenarnya proses ni sepatutnya awak dah buat lah. Sebab bila awak test, awak configure awak nak tengok. Bila awak ping gateway dapat tak? Awak ping another network dapat tak kan? Okay, gateway ni kenapa kita ping gateway? Sebab semua orang dah tahu kan, gateway ni laluan dia kan untuk dia communicate dengan network yang lain. Okay. Kalau contoh macam ni, gateway ni maksudnya dia dalam laluan yang sama, dalam local network lah. Okay, local network. Nak lari dia. Ya, yang ni bila daripada sini bermaksud dia adalah dalam local network. Maksudnya network yang sama. Okay, yang kuding ni lah. Okay. So kita ping pada ni lah. Okay, bila ping bermaksud kita akan dapat PC yang menghantar ping tu dia akan request point ataupun interface yang dia ping tadi. Contoh macam case yang ni kita akan ping pada gateway ni adalah ni lah 10.0.0.254 lah. Okay, ni dia punya gateway dia. So dekat gateway sini interface ni dia akan reply lah. Dia akan reply kepada host kalau dia dapat, okay, dia dapat maklumat ataupun paket yang dihantar dia terima. Kalau tak terima, maybe dia akan bagi message unreachable lah, port unreachable dan sebagainya lah. Okay, request time out dan sebagainya. Itu ping default gateway. Lagi satu, kita ping remote host kan. Ni yang biasa lah yang kita buat. Yang saya suruh buat dekat PT2 tu kan. Ping daripada PC A pergi kepada PC D. Contoh kan. So bermaksud dekat sini, contoh, okay, PC yang inilah. PC ini dia request. So request, dia ping pada, contoh dia tulis ping 10.0.1.1. Ni dia nak ping sini. Okay, so PC yang terlibat dia akan reply lah kalau dia terima paket tersebut. Okay, dia akan reply kepada yang menghantar tu lah, yang request. Okay, ping can also be used to test the ability of local hosts communicate across the internet network. A local host can ping a host on a remote network. A successful ping across the internet network confirm communication in the local network. Okay, bila ping tu sukses bermaksud awak punya network tu memang ada dia punya communication tu establish lah. Okay, dia ada connection lah. Okay. Okay, many network admin limit or prohibit the entry of access information. Therefore, the lack of ping response would be due to security restriction. Kadang-kadang bila kita ping kadang-kadang tak dapat. Sebab apa? Kadang-kadang sebabnya ada certain company dia ada letak firewall lah apa kan. That's why kadang-kadang kita tak dapat nak access kepada certain IP ataupun dia punya certain host lah, kita tak boleh nak access dia. Sebab apa? Sebab polisi daripada company ataupun organisasi tersebut dia dah limitkan, dia dah hadkan. Okay, that's why kita tak dapat nak ping dia. Okay, selain daripada ping,
kita kena ada satu lagi utilities yang kita boleh gunakan adalah trace route. Okay, trace route. Traced lah, kita panggil sebagai traced ataupun trace route. Dia punya panjang dia adalah trace route. Trace route tu adalah laluan. Kalau kita ping, kita just tahu dia dapat reply ataupun tidak kan. Macam tadi kan, dapat reply ke tak dapat reply kan. Kalau dapat reply adalah ini success atau apa kan. So kalau kita guna trace route, awak akan dapat nampak laluan mana yang dia boleh sampai. Okay. Dia adalah utilities that is used, okay, yang digunakan untuk test the path between two hosts and provide a list of hope that will be successful reach along that path. Maksudnya untuk PCA ada pergi pada router, lepas tu ada router lain kan, selalu sampai dekat PC yang kita ping tu, contohlah. So bila kita guna trace route ni ataupun traced ni, dia akan listkan semua gateway yang kita lalu ni. Okay, semua gateway, pintu-pintu laluan yang kita lalu tu dia akan listkan. So daripada sini kita boleh detect sampai mana sahaja yang kita berjaya kan. Kita berjaya ping ataupun kita berjaya dia lalu tu lah. So dia akan listkan kat sini. Okay, kalau dia keluar asterisk macam ni, tanda star-star, dia bermaksud kita punya tu lost, okay. Dia menunjukkan a lost or unreplied packet. Maksudnya interface tersebut dia tak reply kepada kita punya kepada host kita lah, kepada yang menghantar. Okay, maklumat ni penting penting untuk apa? Untuk kita trace sampai mana sebenarnya connection tu kita boleh dapat. Okay, kita boleh reach sampai mana. Okay, dia bila kita tak ada trace route ni, kalau kita tak guna trace route, kita tak tahu masalah kita kat mana. Kalau ping je, kita kena test lah satu-satu kan. Ini sangat bagus lah kalau dia dalam network yang besar lah. Okay, dalam network yang besar. Kalau setakat lokal ni, kita ping je lah. Sebab tak melibatkan gateway kan. Okay, kalau dia melibatkan banyak router, banyak interface, banyak pintu, banyak laluan, maka dia akan listkan semua yang ada. Okay, semua yang ada. So dari sini contohlah sampai 6 kat sini baru ada. Kat sini tiba-tiba tak dapat kat sini. So kita tahu sampai router yang sini je dia boleh ping. Yang sini problem. So kita boleh check dekat sini in between ni apa masalah yang ni lah. Yang ada case maybe ada router tu tak up ke. Okay, dia tak dapat reply kan. So daripada trace route ni awak boleh nampak apa laluan awak punya, daripada paket awak tu lalu apa, lalu point yang mana, lalu address yang mana. Okay, contoh macam ni, saya trace ni kan Facebook kan, trace route Facebook. Okay, tapi maksimum yang dia boleh display daripada nombor 1 sampai terakhir tu adalah 30 hop je. Okay, 30 hop. Apa tu hop? Apa pula hop tu kan? Okay, macam case yang ini kan, dia awak tengok ni dia punya IP dia dia ribu-ribu kan dalam bentuk ni E68. Ini adalah IPv6 punya address. Sebab sekarang ni majority kita dah kurang lah guna IPv4 sebab mostly semua device guna IP kan. Even awak sendiri kan ada sampai 3-4 IP. Sebab IPv4 dia dah kehabisan, dia dah habis. Tapi IPv6 sebab dia sampai 128 bit, maka dia banyak lah satu dunia guna kan. So ada 128 bit dia punya ni. Kalau IPv4 dia ada 32 bit je. Okay, dia ada 32 bit. So dia sikit, dia dah habis lah. Okay, dah kehabisan. Sebab seorang pun guna sampai 3-4 device kan. Semua alat kita tu guna IP. So that's why sekarang kalau awak tengok ada tulis 2001E68 macam ni, dia adalah format dia adalah IPv6. Okay, kalau ikutkan trace route tadi, awak type trace route ataupun trace RT ni, traced RT masuk route lah, laluan. Dia akan listkan, maksudnya saya nak pergi pada Facebook, dia akan Facebook ni sini yang hop yang ke-9 ni, saya dah sampai kepada Facebook punya
Facebook punya server. Okay, Facebook punya server. So dekat sini dia akan lalu apa? Dia akan lalu yang IP ni, IPD, banyak lah. Okay, ni semua laluan-laluan. Ni adalah router-router untuk sampai kepada Facebook. Kalau guna ping je, kalau ping pada Facebook, awak ping ni kan IP ni, ataupun awak ping Facebook saja, ping saja, dia akan reply. Dia tak tunjukkan pun dia punya laluan ni, apa hop dia. Okay, dia punya laluan. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, itu maksud dia punya laluan lah ataupun dia punya route dia. Okay, contoh dekat sini lah basic dia. Okay, dia nak pergi kepada Google kan. Saya dah nak tunjukkan hop. Apa tu hop kan? Hop tu ni awak lah. Okay, awak nak pergi pada Google. Okay, daripada sini ke sini kita panggil sebagai satu hop lah. Okay, sini ke sini sebagai satu hop. Sini ke sini satu hop. Hop kedua, hop ketiga, hop keempat sampailah Google. Okay. Okay, biasanya nak pergi Google kita bukan hanya ada satu orang kata satu laluan saja kan. Kan hari tu kita dah belajar untuk kita set up satu network yang reliable, kita kena ada banyak laluan kan. Kita kena ada banyak laluan. So sama jugalah macam ni. So yang ini adalah home router awak lah, home router. Pergi kat home router tu dia akan ada banyak laluan lah. Okay, nak lalu laluan yang mana satu. Biasa kadang-kadang laluan mana yang dipilih kadang-kadang bergantung pada laluan yang paling cepat, laluan yang paling pendek, laluan yang ataupun tengok pada traffic dia. Ikut pada routing information yang kita gunakan lah. Dia ada banyak routing protokol dia ada banyak lah. RIP, EGRIP, ada banyak lah. So ini awak semester depan awak belajar. So dekat sini saya nak tunjukkan hop tu lah tadi. Daripada router home router kepada router next router dia kita panggil satu hop. Daripada next router tu pada router yang seterusnya kita pada second hop. Okay. Makin banyak hop tu makin banyaklah router yang dia akan lalu lah. Okay. Dia akan lalu. Contoh awak nak ping daripada rumah kepada Google lah. Kalau lalu sini, laluan sini, dia ada banyak lah. Banyak hop. Maybe boleh lalu sini dia ada 3 hop je. Maybe laluan sini dia ada 2 hop je. Okay. Kat sini saya just nak tunjukkan hop tadilah. Sebab dalam awak punya nota ada hop tu. Bila kita guna trace route ni, maksimum dia boleh tunjukkan sampai 30 hop sahaja. Okay. Contoh kalau kita punya nak sampai daripada source kepada destination lalu banyak ni, lebih daripada 30 hop, dia just tunjuk sampai maksimum 30 je. Okay, dia tak lebih. Okay. So dari sini awak boleh nampak lah kat mana yang dia fail kan. So dari situ nanti contoh kalau awak set up network awak, ni kalau kita Google kan, kalau awak set up dalam network awak sendiri, so awak boleh identify dekat mana sebenarnya berlakunya masalah tersebut lah. So boleh tahulah dekat area mana. Maybe sampai sini je awak dah dapat asterisk. Ya, asterisk tadi bermaksud dia tak dapat reply kan. Contohlah awak trace route sampai sini je awak dah tak dapat reply. Reply yang ketiga je dah tak ada kan. Yang ketiga dia dah tunjukkan star. So dekat sini awak dah boleh trace lah. Okay, awak boleh check kat sini dia punya router dia up ke tak. Okay, dia punya IP ataupun adalah setting-setting routing dia tak betul ke. So that's why trace route ni penting lah untuk awak. Awak boleh tahu. Okay, awak boleh tahu dekat mana berlakunya masalah tersebut. Okay, ni tadi dah tengok lah. TTL tadi lah kan, hubungan antara TTL dengan trace route. Bila kita buat trace route bermaksud kita boleh tahulah dia punya apa laluan-laluan dia. Dan TTL tu dia punya umur dia. Kalau TTL 34 maybe dia boleh sampai berapa ni je lah. Okay, sampai kalau contoh dia sesi kat sini cukup lah. Kalau dia 3, ICMP akan reply kepada ni tak cukup masa lah. Exit time. Okay, time exit. Okay, itu maksud dia. TTL field continue to be increased until destination is reached or is increment to the predefined maximum. Okay, ni tadi TTL setiap kali melalui satu router dia akan kurang satu.
Okay, itu habislah untuk IC MP. Okay, yang kalau baca nota ni awak jumpa yang IPv6 tu sebagai extra knowledge awak je lah. Sebab itu yang nanti semester depan baru awak belajar lah detail format apa semua. Ada. Ya, Nanti madam send slide ni boleh tak? boleh. Tapi saya rasa saya dah masukkan dalam ni, dalam SIDOS saya dah letakkan. Oh, tapi cuma dalam SIDOS saya tak letak nota yang ada Dalam extra kan. SIDOS tu dia tak Tak ada nota boleh. yang gambar-gambar kan. Betul-betul, nanti saya send ini. Okay. So untuk hari ni saya nak buat ni. Sekejap yang ini tu. Sekejap. Sebab yang latihan-latihan dalam ni semua dia, kebanyakannya dia combine dengan apa, IPv6. Okay. Cuma ada satu bahagian ni nanti. Okay, satu bahagian ni nanti. Saya nak share yang awak yang ini. Okay. Use ping and trace route. Saya nak awak gunakan utilities ataupun command ping dengan trace route untuk apa? Untuk awak kena pasti, untuk awak troubleshoot. Okay. Awak kena, dalam network ni cabaran dia adalah troubleshoot. Okay. Kadang-kadang kita dah set IP kan tak dapat kan. So skill troubleshooting tu hanya akan awak dapat sekiranya awak buat. Kalau awak tak buat, memang tak akan dapat lah skill tu. Okay, awak tak tahu nak detect kat mana, nak tengok apa. Okay. So dekat dalam latihan yang ini, kalau awak tengok dekat table ni, dia ada dua maklumat kan. Dia ada dua maklumat. Kalau awak tak payahlah tengok maklumat yang kata yang apa ni, yang IPv6 ni, okay, yang 2001, 2000 berapa ni kan, DB8 1, 2, 2/64. Kalau macam ni semua IPv6 punya format. Yang awak tengok hanyalah yang IPv4 lah. Okay, ni IP address dia sebenarnya sama. IP address IPv4 dia yang ini, ni. Tapi kalau untuk IPv6 dia baca yang ini. Okay. Tapi bila kita configure nanti, sebab saya rasa yang kebanyakannya dah configurekan, dan ada jugalah serta-serta yang macam PC apa semua dia tak configure kan. Okay, kita just nak tengok, kita nak test dari restore IPv4 sahaja. Okay. So kita hanya akan buat yang part 1 je. Okay, test and restore IPv4 connectivity untuk step 1 dengan step 2 sampai inilah sampai ni. Sampai kita boleh kena pasti apa masalah yang ada pada kita punya topologi ni untuk yang IPv4 je. Okay, IPv6 kita tak akan tengok lah. Okay, kita tak akan tengok yang ni. So maybe bila awak buat completion ni nanti, dia tak akan 100% lah. Okay. Bila kita nak check result kat sini tak boleh lah sebab ini adalah skill. Okay, Bila skill bermaksud awak kena identify, awak kena troubleshoot sendirilah apa masalah dia. Okay, sebab kita dah belajar, kalau awak tengok dekat sini, dia ada berapa network kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Ada 6 network. So termasuklah 2 antara router ni dia dah configurekan juga. Dia kira sebagai network yang berbeza lah. Macam mana boleh tahu? Awak boleh nampak lah 10.10.1.4. Yang ni 10.10.10, 21.8 kan. So daripada ni pun kita dah tahu dia network berbeza lah. Yang atas ni 10.1.698/27. Yang bawah ni dia configure sebagai, bermaksud kita akan tengok yang ni je, yang atas ni je. IPv4 client, kita akan tengok yang atas je ni. Yang atas sahaja. Kita akan tengok apa masalah di bahagian atas sahaja. Flipping sikit. Okay, yang ni maksud kita akan tengok yang bahagian ni je. Okay, yang IP ni je. Belah IPv4 je. Okay, IPv4. Yang bawah tu kita abaikan lah.
So sekarang ni tugas awak adalah awak kena identify apa sebenarnya. Bila awak ping dengan PC1 dengan PC3, adakah dia success tak? Dapat reply tak? So antara command yang awak boleh guna adalah ping, trace route. Kena pasti dekat mana. Bila awak trace route dia sampai mana je boleh. Okay, so kita tengok. So dekat sini awak kena tengok lah, awak kena tengok. Okay, dia suruh klik PC1. PC1 klik lah. PC1. Dia suruh guna command ipconfig. Ini pun kena recall balik lah. Kita pernah gunakan ipconfig/all. Ni antara basic command yang awak memang kena tahulah. Okay, kena tahu. Bila guna ni, kita nak dapat apa, maklumat apa? Maklumat IP dia. Okay, IP dia adalah untuk PC adalah PC1 ni maksudnya IP dia 10.10.1.98. Ni subnet mask dia. Kena ni lah. Kena salin dekat sini. So bermaksud dekat sini hanya PC1 dengan PC3 je yang kita akan terlibat lah. Okay, kita akan terlibat hanya yang atas ni je. Yang PC2 dengan PC4 sebab dia adalah IP PC2 dengan PC4 adalah IP basic. Okay. So ambil maklumat yang ada, masukkan dalam jadual ni. Kenapa nak masuk dalam jadual? Nanti senang. Senang bila awak nak check balik, dia boleh mudahlah awak nak refer. Okay. So contohlah kita nak ping daripada PC1 kepada PC3. So kita kena mesti tahu dia punya IP kan. So yang ni pun kena ping juga, kena IP config juga lah. Sebab kita nak ping nanti kita nak ping apa kan. So that's all. So copy juga yang inilah. Ni copy ni dan gateway dia. Nanti tengok gateway dia betul tak? Gateway dia betul tak? Copy maklumat ni. Ni maklumat ni. Letakkan dalam table ni. Ni kan dia minta kan gateway dia. PC1 gateway dia apa? PC3 gateway dia apa? Subnet mask dia apa? Dia punya IP address dia apa? Okay, cuba buat dulu. Boleh dapat tak apa maklumat yang awak dapat? Okay, sebelum tu saya tak share lagi kan benda ni kan. Macam mana awak nak buat kan? Share sekejap ni ambil ni. Okay. So boleh ambil, boleh open jap. Letak nama awak letak nama sendiri. Okay, cuba keluarkan dulu maklumat yang awak dapat. Kelas. Dapatkan PC1, PC3 punya IP address dan juga gateway dan juga subnet mask. Boleh? Boleh. Cepat, boleh baca lagi lah dekat bawah ni apa yang dia nak. Okay, lepas tu dia suruh completekan. Okay, lepas tu ping. Okay, use ping command test PC1 and PC3. Cuba ping. The ping should fail. First time awak ping ni memang confirm fail lah. Sebab disuruh awak troubleshoot sendiri. Locate. Okay, ping dulu, ni dulu. Cari info dulu. Salin dulu dia punya IP dia. Okay, salin IP dia. Kalau tak tahu IP macam nak ping. Okay, buat dulu, dapatkan dia punya IP address tu. Sekarang kita nak identify dekat mana berlakunya masalah tu dengan menggunakan tools ping dan juga trace route, ipconfig apa semua tu lah.
Madam. Ya, Yang Madam suruh ping ni yang Madam punya ni ke atau yang dekat Telegram tu? Telegram. Oh, Telegram. Atau tak Telegram sama. kau buka sendiri lah. Ha. Okay, kalau awak tak ada Tak file sama. Dia tak sama kan? Sebab saya pun tak sama. awak punya tak sama dengan ni, gambar dia. Tak sama lah. Lain. Awak share tak? Lain. Okay, bermacam SMP. setiap orang lain. Setiap orang lain Tak. Lain dengan Madam je. Kita orang semua sama. Lain apa? Oh, Madam bagi ni SMP. SMP. oh SNP. Oh, saya bagi yang ni. Patut saya bagi yang ni. Okay, sekejap. Bagi saya. Saya bagi 21, 13. Oh, dua-dua patutnya ni. SMP tu susah sikit sebabnya dia gabung IPv4, IPv6 susah. Okay, sebab awak tak belajar IPv6. So yang macam yang ni kita boleh terus asingkan. IPv4 tu bahagian atas. So kita nak settlekan bahagian atas je. Okay, ambil file yang baru tu. Bila first time awak ping nanti mesti confirm awak tak dapat lah. Okay, so awak kena selesaikan apa masalah dia. 10. Okay, cuba cari apa masalah dia. Dah ping dah copy dah dia punya tu IP address semua. Dah typing unreachable. Ya, Dia tulis unreachable. unreachable kan. Lepas tu kena trace lah gitu kan. Kena pasti gunalah tracer. Apa lagi command yang awak boleh guna. Awak boleh guna show IP interface brief. Boleh create lah router. Router boleh ni. So daripada router ni pun awak boleh ni.
boleh carilah. Okay, dekat router tu dia punya ada password kan. Password dia tak silap saya. Pertama adalah Cisco. Cisco, masuk enable, kelas lah. Okay. Password pertama dia tanya awak type Cisco. Password kedua awak tanya dia masukkan kelas. Okay, tu standard dia. Kenapa nak tengok dalam ni? Sebab kita nak tengoklah apa yang configuration yang telah dibuat. Kod lah ada tersalah setting ke apa kan. Gunalah skill yang sepatutnya. So saya bagi masa untuk awak kenal pasti. Okay, then awak jawab lah apa error dia, apa solution yang sepatutnya awak ni. Kena tukar IP ke apa ke. Gunalah command-command tadi. Ping, traceroute. Cuba solvekan masalah ni. Ni skill troubleshooting awak lah. Okay, cuba dapatkan. So awak try ni lah, tengok. Dia suruh ping dulu. Okay, locate from PC 1, enter necessary command to trace. Okay, trace lah. Trace tadi guna apa? Ya. Cubalah apa benda tadi kan, trace route. Tengok apa command yang keluar. Awak kena tahulah apa IP yang sepatutnya awak masukkan. IP tu mesti IP destination yang awak nak trace sampai mana kan. Daripada maklumat ni awak nampak apa? Dia tulis apa? 10.10.1.97. Okay, dia sampai situ je dia dapat. Masuk tadi. Okay kan ni tadi. Okay, tadi ni kita dah tahu. PC, okay, macam saya suka kalau awak lukis topologi ni. Sebab kita nak ni kan, nak identify apa masalah dia kan. Kadang bila pakai, sebab saya old school sikit, saya suka lukis. Bila pakai kat komputer ni kadang saya tak nampak. Okay. So saya dah tahu PC3 ni adalah, dia punya IP dia sepatutnya adalah .18. PC1 ni sepatutnya IP dia adalah .98. Gateway ni tadi gateway kan. So gateway diberi tadi, gateway untuk PC3 sepatutnya adalah diberi PC1 adalah .97. Kita dah tahu gateway ni dekat sini kan. Ni adalah gateway dia, .97. Lepas tu gateway PC3. Gateway PC3 berapa kelas? Gateway? PC3. Hmm. 18 PC3 punya IP Gateway. Oh, Gateway. gateway dia. 17. 17. So 17 kat mana? Dekat router berapa? 2, 3, 1? 3. Kat router 3 sini lah yang atas ni. Dot 17. Oh, gateway dia. Okay. So sekarang ni awak dah tahu bila awak trace route tadi kan. Bila awak trace route tadi, dia boleh sampai mana? Dia boleh trace sampai daripada PC1 sampai PC3 awak trace route kan tadi. Awak belum trace route, saya dah trace route. Kan ya? Kan dia berulang-ulang kan, dia cari dia sampai .97 je. Bermaksud .97 tu sampai mana je dia sampai? Gateway. Sampai gateway je boleh. So bila sampai gateway, bermaksud sampai sini je kan, dia sampai sini je dia berjaya. So kenapa dekat sini tak berjaya, selepas tak berjaya? Maybe adalah something kat sini. So awak tengok apa yang tak betul. Awak kena nak tahu betul ke tak, awak kena compare dengan IP yang dia ada kat atas ni. Kan, ni router 1 dia dah bagi IP dia kan. Kan. Router 2 dia dah bagi ni kan. Awak kena tengok sama ada kat router ni betul ke tak dia punya configuration yang dia buat.
Check. Macam nak semak. Show IP interface So, brief. masuklah pada router yang terlibat kan. Semak lah router 1, router 2, router 3 tak pun awak ikut dia punya arahan ni. Macam saya, kadang saya malah ikut arahan kan. Saya check je lah sebab saya dah tahu banyak. Maksudnya dah banyak apa kat mana saya dah tahu. Macam saya ada idea lah saya nak check apa kan. Kalau awak tak ada idea, awak tunjuk, awak check satu persatu lah dekat sini. Tengok apa dia punya step-step yang dia suruh awak ikut lah sampai awak boleh dapat jawapan lah. Macam ni dia kata click router 1, enter, log in the router and then show IP interface brief. So dia suruh klik kat sini. Okay, sebelum tu ni kan arahan dekat sini dia suruh awak nyatakan apa IP address yang sepatutnya yang dia reach. So dekat PC1 tadi dia reach sampai PC1 dia reach sampai .97. So jawapan dia .97 je. Maksudnya sampai gateway je dia berjaya. Sampai gateway saja dia berjaya ping. Berjaya trace. Yang selepas tu maybe kat sini ada something wrong kat sini tengah-tengah ni. So tugas awak lah untuk troubleshoot. Cari. So tugas awak, saya bagi tugasan awak untuk identify dekat mana masalah dia. Then dia awak type what are there, type jawapan awak, repeat step 2E sampai step 2G dengan untuk router 3. And then router 3 pun buat benda yang sama. Klik router 2, press enter and then show IP interface brief. Tengok, compare dengan dekat sini. Okay, compare dengan addressing yang dia beri. Ada tak yang masalah. Okay. And then run more tests if the helps visualize the problem. Simulation mode is available. Boleh tekan ni juga simulation. Okay, kalau awak nak tengok dia punya kat mana dia pergi kan, awak boleh tekan simulation jugalah untuk tengok dia punya flow dia. Okay, untuk tahu part dia ataupun laluan dia lalu mana, awak boleh ni lah. Bila awak buat ping tu, awak akan nampak lah dia satu pergi sampai mana, lepas tu tak berjaya. Kalau awak nak tengok simulation lah. Kalau tak, awak real time je lah. Okay, tu nak. Real time. Okay, real time. Okay, lepas tu step 3 awak kena propose dia punya solution dia. Apa error dia. Compare your answer in step 2 to the documentation you have available for the network. Kan kita dah tahu kan tadi apa IP dia, router 2 apa, router 3 apa, router 1 apa. Info-info yang awak dah show IP interface brief tadi. Okay, so awak compare. Bila awak compare, nanti awak akan nampak apa dia punya errornya dekat mana. Apa yang tak sama. Lepas tu, dia tanya what solution would you propose. Apa solution yang sepatutnya awak ni. Contoh dia kata configure IP ke, interface dia ke. So awak type lah jawapan awak and then awak implementkan apa solution yang sepatutnya awak buat. Implement maksudnya awak configure lah, ubah lah. Okay, ubah. Okay, ini adalah step untuk awak buat troubleshooting Ini adalah step yang betul lah. Kena pasti dulu tengok, buat documentation and then baru awak implement solution yang awak propose. And then verified. Okay, awak sahkan. Test balik selepas awak dah buat propose awak punya solution kan. Awak test balik, tengok ping balik PC1 dengan PC3 contohlah. Saya pun tak buat lagi ni. Okay. Tengoklah contohlah dekat router 3 ni salah dia punya IP dia. So awak ping balik, awak trace route tengok dia dapat tak detect sampai ujung. Kalau boleh maksudnya solution yang awak bagi tu betul lah. Kalau tak betul, awak kena pasti balik, ulang balik semula awak punya step nombor 2 tadi. Okay, ulang balik, kena pasti balik. Boleh? Boleh kelas? Boleh madam. Okay, boleh try buat. Saya nak tengok awak berjaya ke tidak. Kena pasti apa yang tak betul. Okay, saya nak yang ini awak just jawab untuk ni je. Part 1, awak salin dah baik semula yang ni. Awak salin sampai ni.
Ni awak saya masuk dalam Word. Saya nak awak jawab lah dia punya ni soalan-soalan dia apa benda. Lepas tu awak paste dekat Word, jawab. Dan pada pressure awak configure guna nama awak dan saya nak tengok apa yang awak buat lah. Okay. Awak boleh buat lah. Okay, boleh discuss, tak ada masalah. Boleh discuss dengan kawan. Buat di latihan untuk lab activity. Okay, jangan tak buat sebab bila awak online ni saya agak sukar lah untuk ni. So pandai lah. Okay. Pandai sendirilah bertanggungjawab pada diri sendiri. Nak pandai buat. Okay, nak tahu, nak dapat skill buat. Tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Okey, saya nak ambil attendance yang saya panggil respon Darwini. Saya Madam. Maisara. Maisara. Okey, Maisara. Abirul. Amirul. Zulhaziq. Saya. Okay. Aina. Saya. Ahmad Zaid. Saya. Siva. Saya Madam. Rajesh. Saya madam. Aida. Ada. Vaisnavi. Saya Madam. Hafizhan. Ya, madam. Musfira. Musfira ada tak?
Okay, Musfira tak ada. Daing? Saya madam. Okay. Jiben? Saya madam. Hashroy? Okay. Solihin? Saya madam. Okay. Jevita? Saya madam. Okay. Kartik? Saya madam. Waruna? Saya madam. Hajar? Ja? Ada madam. Okay. Ilzati? Saya madam. Okay. Fauzin? Saya madam. Guru? Guru? Mimi? Okay. Siti Nabiha? Siti Nabiha? Tak ada. Kamalia? Saya Okay. Naya. Aisyah? Saya. Okay. Irfan tak ada Siapa yang tak datang selalu ni memang kena surat ni. Okay, dah dapat solution dia apa tadi? Apa masalah dia? Ada yang dah dapat tak? Maknanya untuk apa ni PC 2 dia boleh echo reply. Kalau macam yang PC 1 tu dia tak boleh, Okay. dia sampai router tu dia tak sampai. PC2 tak payah. PC2 kan IPv6 punya. Tapi saya buat simulation Oh. ni yang dia tunjuk yang file untuk PC1 tu dia pusing balik dekat PC1. Dia terima PC2 je. Okay. So maksudnya PC1 tu ada problem lah. Maksudnya PC1 tak dapat reply maksud PC1 tu tak dapat reply, awak kena identify kat mana. Kenapa PC3 tak reply kat PC1. So maybe dalam perjalanan tu antara PC1 dengan sampai PC3 kan ada banyak device kan. Ada switch, router 1, router 2, router 3, router switch 3. So maybe di antara device tu ada yang dia punya IP salah ke. So tugas awak untuk identify. So macam mana awak nak identify? Awak kena guna ping ke, trace route ke, show IP interface brief ke. Itu skill yang awak kena develop sendirilah. Okay? Awak kena cari. Awak kena cari apa masalah dia sebenarnya. So kena carilah masalah dia. Okay, apa yang tak betul. Okay. Saya tak nak bagi tahu lah sebab kalau saya bagi tahu nanti awak tak dapat skill tu. Bolehlah guna macam-macam command tu. Nak dapat skill kena buat.
Okay, macam yang ni kan awak tak nampak kan, router macam router 1 dia ada G0/0, yang mana 1/0/0, mana 1/0/1, awak boleh lah kalau awak nak tengok, awak boleh show. Okay, tapi kalau dia semak awak boleh offkan balik. Okay, macam ni kan dia kadang serabut kan, banyak sangat kan. G0/0 belah sini, router 2 ni okay, tak boleh move kan. S. Madam ada share ke? Tak ada Tak ada. So macam ni kan, macam ni kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu belah mana kan. Betul tak dia punya interface dia belah mana. By defaultnya dia off kan dia punya interface punya name tu. Okay, label dia off kan, tak nampak. So maybe kalau awak rasa dia macam awak nak tahu yang mana satu, kadang sebab tak biasa lagi kan, yang mana satu G0/0 ni yang interface sebelah mana, G0/1 ni yang belah mana. So awak boleh option macam biasalah saya kata, kena on kan awak punya port label ni. Port label, so serabut sikit lah kat sini. Daripada ni awak boleh nampak lah G0/1 dekat sini, yang interface kat sini. G0/0 ni yang mana satu ni. Saya pun biar pening lah. G/1 boleh move kan. So nak tahu, kita tengok kat dia. Kena refer jugalah masuk dalam ni. Okay, ni kadang bila tengok dekat sini pun serabut juga. Bila awak serabut, awak boleh tutup lah balik. Okay, awak tutup balik. Hilang lah. So kena tahu melalui ni lah, check melalui sini. Ni Cisco password pertama Cisco, password kedua Plus. Part 1 je dah dapat dah. Yes. Okay. Part 1 je buat. Part tu tak payah, part tu IPv6 kan. Okay, you all buat. Lepas tu saya nak dengan ni jawapan-jawapan dia ni semua. Apa dia punya ni, dengan packet tracernya, awak configure sekali. IP yang betul, IP yang berada dalam table IP yang configure tu maybe ada yang tak betul. Tugas awak lah identify apa skill awak yang awak ada.
Ya. Mungkin awak tulis jawapan dekat situ. Router 2 error. Error dekat mana awak tuliskan. So apa solution yang sepatutnya awak propose. Awak type, awak tulislah dekat situ. Awak kena tukar apa ke. Okay. Identify error dia, propose. Lepas tu step 4, identify. Implement lah, configure lah, ubah lah apa benda yang awak cadangkan apa kan tadi kan. Ubah. Lepas tu test balik. Okay. So sebenarnya saya ada satu lagi troubleshooting problem, troubleshooting activity yang awak boleh buat. Sebenarnya sikit je yang dalam tu sikit je yang awak kena ubah, yang kena ubah untuk awak pastikan bila awak ping daripada PC 1 pergi ke PC 3 awak boleh ni sikit saja. So selepas tu saya ada satu lagi aktiviti. Ada yang dah dapat ke? Dah dapat, awak boleh try untuk ni. Saya ada aktiviti lagi yang awak boleh identify sendirilah Ini untuk orang mencabar diri dia lah. Untuk dipastikan semua boleh ping. Saya bagi satu lagi ni. Yang PKA yang baru yang bawah tu adalah untuk troubleshoot default gateway. So kena pasti apa masalah dia. Yang gateway tu awak tak payahlah tulis dia punya ni, awak just ubah je lah. Okay. Awak just ubah, make sure awak punya packet tracer tu 100%. Sebab panjang dia punya tu. Saya just nak bagi awak latihan, okay? Latihan untuk skill troubleshoot lah.
Madam. Ya. Saya dah dapat dah. Okay, dah dapat ping. Ping Dah dapat PC1, identify PC3 Dah dah. Dah dapat identify apa masalah dia, dah betulkan Dah. So PC1 pergi PC3, trace route, keluar apa? Sekejap, yang tracer tu saya belum. Trace route balik, tengok. Ya. Dot 16 ke dot 18 PC3. PC3 dot 18 kan? Dot 16 tu dia punya network address dia. Okay, kita tak boleh 10.10.1.16 tu network address dia. Awak kena ping pada PC3 punya IP. Tadi kita guna IP config/all kan, dapat maklumat dia. Cuba, dapat tak? Dapat. Trace complete. Complete kan? Okay, so saya harap yang lain pun complete. Bila awak ping pun sepatutnya awak dapatlah ping. So tu tujuan kita, tu cara macam mana kita nak guna trace route. Okay, so bila kita trace route awal, kita just dapat dia trace sampai router 1 je. So router 2, router 3 tu dia tak jumpa. Okay, dia tak jumpa laluan dia. So maklumat yang kita dapat sampai situ, so kita tahu, automatik kita akan tahu masalah tu berlaku pada lokasi yang sampai point yang kita dapat tu je lah. Okay. So tu tujuan dia kita guna. Okay. Biasanya kalau network yang besar-besar tu, okay, ada banyak router, tu kan sangat baiklah buat guna trace route tu. Boleh tahu dia berapa hop dia boleh access, dia boleh sampai. Okay. Okay, dia boleh sampai mana kan. Kalau pakai ping je maybe tak nampak lah dia punya laluan tu. Okay, bila dah buat tu, dah boleh hantar lah yang tu. So ni jawablah dia punya error dia apa, answer dia apa, awak dah implement maksudnya awak configure balik lah apa yang betul, and then test balik, ping balik, sepatutnya problem dia solve lah. Okay, ada satu lagi ni, troubleshooting. Okay, ini adalah troubleshooting punya, troubleshooting. Okay, dia bagi awak macam ni. Okay, pun sama jugalah. Apa benda yang awak nak buat adalah dia nak suruh awak gunakanlah apa skill yang awak ada untuk awak kena pasti
masalah dia. Awak boleh gunakan ping juga, awak boleh gunakan trace route juga sebab dia melibatkan, kalau trace route ni cuma ada satu je lah. Trace route ni tak berguna sangat lah dalam yang, sebab dia network dia kecil je. Sebab kalau trace route tu dia akan listkan semua macam gateway dia lah. Okay, gateway dia. Macam tadi kan dia ada tiga router kan, so automatic adalah point yang dia nampak. Okay, kalau buat yang ini maybe nampak satu saja. Okay, sebab dia satu je. Okay, so daripada yang ini masalah dia maybe ada gateway dia salah, gateway dia tak set. Awak kena identify lah. Okay, identify apa masalah dia, sama macam tadi. Cari dulu masalah dia and then kena pasti dia punya IP yang baru dia apa, and then awak just betulkan lah. Okay, betulkan, dan akhir sekali sepatutnya awak akan dapat 100% kat sini. Dia punya documentation awak tak buat pun tak apalah. Okay, janji awak tahu apa yang awak sepatutnya awak ni lah, awak implement pada router awak untuk betulkan semua yang tak ada ni. Okay. Okay, bila kita cakap pasal ping awak jangan pakai ping envelope jangan pakai ping envelope. Bila pakai ping envelope ni macam tak teknikal lah, okay, tak teknikal. Okay, tak seperti yang kita belajar. Bila awak ping lah guna command prompt. Okay, guna command prompt. Guna benda ni. Okay, jangan ping guna tu. Yang ini ping yang pakai envelope ni kalau nak cepat boleh lah. Okay, tapi kalau untuk hantar jawapan apa semua dalam awak punya report, jangan pakai ping yang envelope ni. Pakai ping yang ini. Pakai ping ni. Pergi desktop, pergi ni. Kalau pakai ping yang snipping pakai envelope tu macam tak nampak lah apa benda skill yang awak belajar sebenarnya. Okay, sebab kita real device kita tak ada pun ping, utility ping envelope pun. Okay, kena pakai ping yang ni. Okay, pergi pada IP dia. Boleh kelas? Saya tinggalkan awak satu lab activity ni untuk awak test awak punya knowledge lah, sebab kita dah belajar subnetting, kita dah belajar gateway apa semua kan. Gateway kena set lah dekat sini, kena betul. Madam, yang tadi yang buat tadi kena hantar ke? Kena hantar dekat Buat classroom saya dalam dah. Word lah macam biasa. Ya je. Buat dalam Word, lepas tu PKA tu hantar. PKA dia tu hantar, guna nama sendiri. Yang ni dia punya addressing table dia yang betul memang inilah. So pastikan awak punya configuration ni dia punya IP dia sama macam yang dalam table. So awak kena pasti, tengoklah kat sini betul tak IP dia. Kalau tak betul, betulkan. Macam tu lah. Tu cara skill yang awak kena ni lah develop untuk awak. Bila naik semester atas awak kena lagi banyak lah. Awak kena troubleshoot. Dalam network troubleshoot skill ni mahal lah. Okay. Mahal sebab tak semua orang kalau dia tak explore dengan benda ni, dia tak boleh nak ada skill tersebut lah. Okay, nak harapkan yang kelas ada aktiviti dan kelas je pun dia memang sebenarnya pun tak cukup. Sebenarnya awak kena banyak explore sendiri lah. Okay, banyak explore sendiri apa skill-skill lain lah yang awak kena ada. Okay, saya tinggalkan ni untuk awak punya latihan. Nanti dah siap boleh hantar dekat kelas rumah. Okay, untuk kelas hari ni saya rasa sampai sini sahaja. Okay, sampai sini sahaja. Saya nak confirmkan guru ada ke tidak. Sebab guru selalu sangat dah tak ada ni. 17 hari bulan tak ada dan hari ni tak ada. Okay, betul hari ni dia tak ada? Guru, okay, guru tak ada. Irfan tak ada Ada. Okay, Irfan ada. Musfira pun tak ada Irfan ada. Okay, so sampai sini ada nak tanya apa-apa? Tak ada. So kita end kelas sampai sini. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Jadi minggu depan saya akan bagi awak ni lah PBT. Ni sepatutnya minggu ni dah boleh bagi dah, tapi soalan tak keluar lagi, tak disahkan lagi. So minggu depan lah. Okay. Kita jumpa lagi hari Isnin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih, Madam. Thank you. Thank you, madam. Yeah.